Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTB sebelum 90 minit. Itulah title video untuk kali ini pula di mana aku akan membincangkan kamu tentang apa yang perlu diperbaiki oleh Sabah FC untuk mengharungi perlawanan yang akan berlaku pada malam ni jam 9 malam nanti di Stadium Perak Ipoh, perlawanan timbal balik saingan ke separuh akhir Piala Malaysia di antara Sabah dan juga Perak. Seperti mana kita tahu perlawanan itu sekarang berada dalam agregat 2 sama. Sekali lagi seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, sepatutnya kita memenangi perlawanan tersebut, tapi unfortunately Perak berjaya buat comeback 2 kali guys. So banyaknya benda aku ingin bincangkan di sini. Sebelum tu juga aku ingin beritahu anda, dalam video ni juga aku akan tengokkan kamu gol yang telah dilakukan oleh Perak pada perlawanan sebelum ni, dan aku akan tengok di atas tactical di atas padang lah, yang di mana kesilapan yang telah dilakukan oleh Sabah FC. Selain daripada tu, aku tahu juga di antara kesan-kesan lain atau penyebab lain yang menyebabkan kekalahan Sabah FC pada perlawanan ini juga adalah tidak turunnya beberapa pemain utama kita dalam perlawanan ni. Kita tahu Pak Tesu, Daniel Ting dan juga Dominic tidak disenaraikan sebagai kesebelasan utama walaupun dimasukkan pada perlawanan itu juga, tapi again terlalu lambatlah untuk memberi impak pada perlawanan ni, dan itu adalah kesilapan yang kita perlu sama-sama pelajari dan perlu kita tahu juga. Kita tahu juga sekali lagi ada reason dia kenapa pemain tersebut tidak dimasukkan lebih awal, kerana mereka perlu juga direhatkanlah kerana setelah beraksi dengan Harimau Melayan. Okay guys, kita akan memulakan kesilapan yang telah dilakukan oleh pemain Sabah FC, di mana aku akan memulakan dengan satu peluang yang telah dicipta oleh Perak yang hampir mereka berjaya melakukan gol, tapi kesilapan tersebut telah diulangi pada gol kedua, gol penyamaran yang telah dilakukan oleh Perak. So aku kasih beza kamu gol yang tidak berjaya dilakukan tapi kesilapan dilakukan oleh pemain Sabah FC, dan gol yang berjaya dilakukan oleh Perak dan kesilapan sama juga diulang oleh pemain Sabah FC. Jom kita mulakan. Hampir saja selepas 7 minit kita dapat melihat Sio Nung. Okay guys, ini adalah lebih kurang di mana position player setiap player Sabah dan juga Perak di atas padang sebelum gol ni terakhir. Dan aku akan buat sikit animasi lah. Lepas tu kita akan stop sikit, tengok di mana kesilapan apa yang perlu dilakukan. So aku dah ingatlah siapa-siapa pemain yang berada atas padang tu. So lebih kurang macam aku explain kamu berdasarkan nombor yang ada atas padang tu lah. So merah adalah Sabah, hitam adalah Perak, dan gerakan tu bermula daripada bahagian sebelah kanan bahagian Sabah FC, dan pemain nombor 5 ni membawa bola tersebut, dan ada dua pemain Sabah FC yang berdekatan dengan pemain ni lah, kan kamu tengok apa yang terjadi, di mana beliau berjaya membawa bola tersebut masuk ke dalam, dan pemain nombor 6 Sabah FC ni, kalau aku nak silap macam Telmo Casanhera lah, kalau aku nak silap lah, tidak berjaya mendapatkan bola atau membantutkan pergerakan pemain nombor 5 Perak ni, dan seterusnya beliau terus masuk ke dalam dan tidak ada track back yang dilakukan oleh pemain nombor 6 Sabah, membuatkan situasi menjadi 3 on 3 pada masa ni. Dan ini sebenarnya agak tight angle tau waktu gerakan ni dilakukan, tapi pasingan di antara nombor 5 nombor 3 ni, kalau kena pemain Korea yang pakai mask tu, dan juga gabungan di antara pemain nombor 5, 3 dan 4 ni, kamu tengok hantaran berjaya dilakukan daripada tight angle ni guys. So apa yang berlaku di sini, kita ulang kembali daripada sini ya. So apa yang berlaku di sini ialah bila kamu nampak pemain nombor 4 Perak telah membuat larian masuk ke dalam dan membuatkan tadi situasi itu menjadi 3 on 3, dan apabila bola itu telah dapat pemain nombor 3, ia menjadi situasi 3 on 2 sebenarnya, di mana 1, 2, 3 pemain Sabah FC cuba untuk menutup ruang dan juga mendapatkan bola. Unfortunately pemain nombor 4 ni tidak dikawal dan telah membuat larian masuk ke dalam, dan seterusnya pemain nombor 8 ni, kalau aku nak silap ini si Roman Makado, tidak membuat larian bersama dengan pemain nombor 4 ni. So membuatkan situasi di bahagian tengah ni kosong, dan tidak juga pemain nombor 2 ni, pertahanan Sabah FC ni, aku dah ingat juga siapa, tidak membuat larian untuk cut bola itulah, dan gol tersebut terhasil. Kamu tengok lebih kurang begitulah yang terjadi pada perlawanan ni.
So ini adalah satu kesilapan yang cukup besar daripada Sabah FC, bermula daripada sini di mana pemain nombor 5 tersebut. Okey. Larian yang dilakukan oleh beliau hingga ke sini, tidak ada satu player pun yang mematahkan larian beliau, apatah lagi pemain nombor 6 Sabah FC tidak membuat larian bersama. Untuk at least kalau tidak dapat bola tu, tapi at least untuk mengganggu dia punya mentality lah, pasal telah diapit oleh satu pemain Sabah FC, tapi instead telah diberikan masa untuk beliau memasukkan bola atau membawa bola masuk ke dalam dan pas yang cantik dan seterusnya. Again, gol tersebut adalah tidak adanya larian bersama juga yang dilakukan oleh pemain nombor 8 Sabah FC. Sebaliknya mengharapkan defender nombor 2 Sabah FC ini untuk membuat larian bersama, tapi pada masa tu pun memang cukup lambat sudahlah sebenarnya, kerana memang dia berada di satu area yang cukup kosong, memberikan dia cukup masa untuk membuat sedikit larian dan juga membuat tendangan. Pasal kedudukan nombor 2 dan nombor 8 pada masa itu memang cukup jauh untuk mengejar beliau, unless pemain nombor 8 ni membuat larian bersama lebih awal. Wan Zek Haikal. What a try daripada kawasan penjuru kotak. Okay guys, gol kedua daripada Perak ni, gol penyamaan lah. Pada masa tu situasi berada dalam kedudukan 2-1. Ini adalah hasil daripada set piece yang dilakukan dari Perak, corner kick di bahagian Sabah FC. Masalah yang sama juga, hasil daripada gol ni, kesilapan yang sama juga telah dilakukan oleh pemain Sabah FC, di mana tidak ada track back dan juga cover yang cukup baik untuk kesilapan ni lah. Dan sekiranya betul-betul diperhatikan di mana larian pemain Perak pada masa tu, aku rasa gol ini juga boleh dielakkan. Dan bermula daripada corner kick, kalau kamu tengok sini, pemain nombor 3 iaitu Wan Zek Haikal telah turun sedikit keluar daripada menghampiri tiang gol, membuatkan beliau tidak dikawal oleh satu pemain Sabah FC pun pada masa tu, dan bola tu terus menuju ke bahagian sini, di mana sini ada sedikit perebutan, tapi tandukan ke belakang berjaya dilakukan. Aku nak pasti sama ada tandukan ke belakang berjaya dilakukan oleh pemain Perak atau pemain Sabah FC yang sebenarnya cuba membuat clearance yang tidak cukup bagus, dan bola itu tepat jatuh ke di mana kedudukan Wan Zek Haikal pada masa itu yang tidak dikawal langsung. Kamu tengok sini, kosong. Lepas tu baru ada larian cuba dilakukan untuk merapatkan, untuk menutup ruang Wan Zek Haikal. Kalau aku rasa nombor 9 ni adalah Mingko, tapi itu pun sebenarnya sudah terlambat dan beliau dengan senang dapat melakukan rembatan penyamaan yang dilakukan oleh Wan Zek Haikal untuk mengikat kedudukan Sabah pada masa itu menjadi 2-2-1. So itu adalah sekali lagi satu kesilapan pemain Sabah FC yang tidak mengawal pemain ini. Terlalu menumpukan bola di bahagian hadapan tiang gol telah memusnahkan harapan kita untuk mendapatkan kelebihan pada perlawanan tersebutlah. Klip video yang aku share dengan kamu tadi, of course benda ni tidak begitu accurate. Lah. Ini apa yang aku nampak, pemerhatian aku. Saya mungkin ada kesilapan juga dari segi taktikal yang aku share dengan kamu tadi tu. Tapi at least apa yang penting di sini, kesilapan pemain Sabah FC tidak membuat main marking yang sepatutnya, dan tidak ada track back daripada player-player Sabah FC untuk mengawal pemain-pemain Perak lain. Itu memang terbukti lah. Memang 2 gol yang dilakukan oleh Perak ni, satu pemain mereka tidak dikawal rapat oleh mana-mana pemain Sabah FC. So isu ni pun sama juga kalau kamu tengok Manchester United, lebih kurang lah sekarang ni memang itu isu dia, tidak ada track back, bantuan daripada midfield lah, lebih kurang macam tu. So okay guys, itu adalah kesilapan yang perlu diperbaiki. So perlawanan akan berlangsung pada malam ni jam 9 malam di Stadium Perak Ipoh nanti. So aku mengharapkan kesebelasan utama Sabah FC turun bagi mengukuhkan peluang kita untuk marah ke separuh akhir, dan aku mengharapkan Sabah FC akan memenangi perlawanan ni. So kita berjumpa lagi. Sebelum tu guys, aku bekerja, so tidak akan ada watch along of course, dan juga tidak akan ada review perlawanan lah. Akan ada review perlawanan tapi lewat aku akan keluarkan. So itu kamu harap maklum lah, oleh kerana aku bekerja. So memang bukan hari aku lah untuk perlawanan Perak ni. So kita berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.